Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 3 Februari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita tengah hari. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah pada Selasa telah merasmikan Forum Jurnal Pengurusan Pelancongan Bertanggungjawab JRTM dan penerbitan sulung jurnal berkenaan. Menurut beliau, terbitan pertama jurnal tersebut menghimpunkan 7 artikel dari Malaysia, Australia, Singapura, Taiwan, Indonesia serta Jepun. Katanya lagi terdapat lebih daripada 50 ahli lembaga pengarah daripada lebih 20 buah negara terlibat dalam pembikinan jurnal berkenaan. I know that a reputable journal has that appeal to the international audience, but for JRTM, which is a new journal, to achieve so much in such a short span of time really deserve a lot of credit. Dato' Abdul Karim berkata demikian semasa berucap dalam Forum Penerbitan Sulung Jurnal Antarabangsa Sarawak JRTM di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerjasama antara ahli akademik serta pemain industri tempatan dan antarabangsa mampu menyumbang kepada matlamat pembangunan mampan SDGs negara. By working hand in hand with my ministry as well as the international scholars, it is more about integrating our resources together to be more resilient as a global community and safeguard the well-being of our future generations. Jelas beliau lagi kementeriannya akan berkolaborasi dengan pakar akademik antarabangsa untuk melangkah ke arah lebih berdaya saing sebagai komuniti global demi kesejahteraan generasi akan datang. Berita seterusnya, Majlis Bandaraya Miri MBM diminta agar memperketatkan prosedur operasi standard SOP di kawasan tempat makan dan tumpuan orang ramai. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Dato' Lee Kim Shin berkata ini bagi memastikan orang ramai mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan wabak COVID-19 di tempat awam. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut menggesa MBM untuk melakukan penambahbaikan ke atas pelaksanaan SOP sedia ada di kawasan tumpuan awam seperti Pasar Besar Miri, Unity Food Centre dan premis makanan di Persiaran Warga Emas Miri. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan media pada Selasa selepas melawat beberapa lokasi di Unity Food Centre dan Persiaran Warga Emas Miri dan meninjau status projek menaik taraf Pasar Besar Miri pada Selasa. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut meminta orang ramai supaya memakai pelitup muka dengan betul kerana masih ramai masyarakat yang mengambil ringan penggunaan pelitup muka dengan betul. Selanjutnya, aktiviti dry run penghantaran vaksin COVID-19 ke Klinik Kesihatan KK Belaga Kapit pada 29 Januari lalu sangat penting sebagai permulaan sebelum vaksin sebenar diterima oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk digunakan di pusat-pusat vaksinasi di seluruh Malaysia. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Sin Hing dalam kenyataan media pada Selasa memberitahu dry run tersebut diadakan bagi melihat dan memastikan pengekalan suhu ultra sejuk negatif 75 darjah Celsius vaksin keluaran syarikat Pfizer Sdn Bhd terjamin sepanjang tempoh penghantaran dari pengilang ke destinasi luar bandar. Katanya vaksin keluaran syarikat Pfizer memerlukan penyimpanan pada suhu ultra sejuk yang memberi cabaran dalam proses pengedaran vaksin tersebut. Selain itu, jelasnya ia bagi membantu KKM dalam membuat penilaian kebolehkelaksanaan proses-proses terlibat dalam pengendalian vaksin COVID-19 di seluruh Malaysia selain sebagai simulasi terhadap panduan pengendalian vaksin COVID-19 yang telah dibangunkan oleh pihak KKM. Kenyataan Dr. Chin sebagai maklum balas komen netizen berkaitan aktiviti dry run penghantaran vaksin COVID-19 di KK Belaga. Jelasnya lagi, dry run itu merupakan latihan dan percubaan menggunakan hanya botol berisi larutan selin sebelum situasi penerimaan dan penghantaran vaksin COVID-19 yang sebenar. Malah tegasnya, tiada ujian dilakukan ke atas mana-mana individu. Masih dengan perkembangan COVID-19, susulan peningkatan kes jangkitan wabak itu di daerah Lundu, satu program pengesanan kes aktif ACD telah dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sematan pada Selasa.
Program ACD yang dilakukan para petugas pejabat kesihatan daerah Lundu tersebut menyasarkan seramai 300 orang untuk diambil sampel ujian saringan COVID-19. Tindakan itu bagi membantu mengesan sekiranya terdapat kes positif di dalam daerah Lundu dan daerah kecil Sematan. Pelajar-pelajar SMK Sematan yang mendiami asrama merupakan sasaran bagi program ACD tersebut disebabkan terdapat kes pelajar yang positif COVID-19 dan dikhawatiri akan menjangkiti rakan-rakan pelajar yang lain. Sementara itu, dalam operasi ACD di Kampung Sebako 1, seramai 315 individu telah menjalani ujian saringan COVID-19. Ia juga bagi mengesan penularan jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Berikut pula, projek transformasi luar bandar RTP bagi menyiapkan Dewan Serbaguna Kampung Bisira Rayang di Padawan dijangka siap Julai tahun ini. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wee In berkata, projek di bawah tahun 2020 itu memakan kos sebanyak RM80,000. Berucap ringkas semasa majlis serah tapak projek tersebut pada Selasa, beliau berharap projek tersebut dapat siap mengikut tempoh dan spesifikasi yang ditetapkan. Dalam majlis sama, beliau juga telah menyerahkan kenyalang Gold Card KGC kepada 3 ketua kampung yang mewakili para penerima dari kampung masing-masing. Manakala di Dun Saribas, Kerajaan Sarawak terus mengutamakan pendidikan termasuk melibatkan pembelajaran awal kanak-kanak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam berkata, menerusi projek transformasi luar bandar RTP, kerajaan telah mewujudkan pembinaan projek Tabika Kemas. Semasa majlis penyerahan projek Tabika Kemas di Kampung Budas Pauh pada Isnin, Muhammad Razi berkata beliau sentiasa komited dalam menyokong usaha kerajaan negeri itu dengan memastikan kemudahan yang melibatkan soal pendidikan awal kanak-kanak di Saribas diutamakan. Muhammad Razi turut berkesempatan meninjau projek pembangunan di kawasan Debak Laut dan menyantuni seorang penduduk di Kampung Debak Laut Hilir. Sebelum ini, kediaman Teletiah yang telah usang telah berubah wajah selepas dinaik taraf menerusi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.